Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan tentang sebuah hadis yang membicarakan tentang wanita yang lemah akal. Okay, next slide. Okay, saya ringkaskan sedikit. Dalam hadis ni Rasulullah berpesan kepada kaum wanita supaya banyakkan bersedekah, kerana Rasulullah kata Rasulullah nampak majoriti penghuni neraka ni terdiri daripada kaum wanita. Lalu kaum wanita tu tanya kat Rasulullah, apa sebabnya kerana kami ni majoriti penghuni neraka? Rasulullah jawab, kerana kalian ni banyak melaknat dan juga kalian ni banyak mengingkari pemberian suami. Dan dalam hadis ni juga Rasulullah ada sebut bahawa wanita ni mempunyai kekurangan dia, iaitu kekurangan dari segi agama dan juga akal. Okay, next slide. Okay, berdasarkan hadis ni, kekurangan akal ni disebutkan dalam hadis tu, iaitu kesaksian wanita dibandingkan dengan kesaksian lelaki, iaitu kesaksian dua orang wanita bersamaan dengan kesaksian seorang lelaki. Jadinya kaum feminis beranggapan bahawa Islam ni adalah agama yang misoginis, iaitu agama yang membenci terhadap kaum wanita, kerana salah faham terhadap hadis ni. Sedangkan hadis ni sebenarnya nak menerangkan bahawa wanita ni dalam hadis nak terangkan bahawa perlunya kesaksian dua orang wanita ni, kerana bila mana salah seorang daripada kaum daripada wanita tu lupa kan, jadinya seorang lagi tu boleh mengingatkan. Itulah disebabkan kesaksian wanita ni memerlukan dua orang berbanding dengan lelaki kesaksian seorang je kan. Okey, kemudian next slide. Dalam Al-Quran pun ada sebut dalam surah Al-Baqarah iaitu 182 tentang kesaksian hadis ni. Okay, kemudian Nurul Abdul Halim Abu Syuqah dia menyebutkan bahawa kurang akal yang disebut dalam hadis ni membawa beberapa pengertian, iaitu ada 4 perkara. Yang pertama ialah kekurangan semula jadi secara umum. Yang kedua ialah kekurangan dalam bidang tertentu yang khusus. Ini maksudnya keterlibatan kaum wanita ni dalam sebuah bidang tu tak semua bidang dia boleh terlibatkan. Maksudnya sebuah bidang tu lebih memerlukan lelaki daripada kaum wanita. Kemudian yang ketiga ialah kekurangan yang bersifat sementara atau jangka tempoh. Kekurangan ni maksudnya ialah bila mana perempuan tu datang haid ataupun nifas. Jadi ini adalah macam keterbatasan lah untuk wanita tu. Kemudian yang keempat ialah kekurangan yang terjadi secara berturut-turut. Kekurangan yang berturut-turut ni ialah bila mana dia hamil, kemudian dah salin, nak kena pantang pula kan. Jadinya bila mana perempuan ni melibatkan diri dalam aktiviti sosial luar, bila mana dia macam perempuan kan mengandung, hamil semua tu nak kena pantang, jadinya itu antara keterbatasan wanita tu dalam aktiviti luar, aktiviti sosial luar. Itu kurang akal yang disebut dalam hadis. Sebenarnya bukan nak merendahkan kaum wanita ni, tapi Rasulullah nak bagi tahu bahawa wanita ni ada kurang dia. Tak sama dia punya dia cakap dia dengan lelaki tu ada berbeza lah, dia tak sama. Bukan nak merendahkan martabat wanita tu. Itu saja. Okay, seterusnya menurut Ahmad Al-Mustafa Al-Mawali, persoalan kesaksian wanita yang ditetapkan dalam Islam adalah 2 orang, dan bagi lelaki cukup 1 orang sahaja, kerana wanita tidak digalakkan untuk berada dalam hal awam seperti politik dan ekonomi. Okay. Ingatan wanita dalam masalah ini adalah lemah, tetapi dalam masalah keluarga dan rumah tangga ingatan mereka kuat dibandingkan lelaki. Di sini menjelaskan tentang wanita ni kuat dari segi kasih sayang dia. Untuk kebanyakan zaman sekarang, wanita yang menguruskan rumah tangga, jaga anak dan selainnya. Okay, dekat sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang kelemahan wanita dari sisi akal dan agamanya. Beliau tidak menyebut atau bermaksud menegaskan bahawa kaum lelaki lebih sempurna akal dan agamanya dibandingkan wanita. Next slide. Okay,
Kesempurnaan agama tidak bergantung kepada jenis jantina kerana jenis jantina tidak menentukan ketajaman akal dan kesempurnaan agama. Sebaliknya, ketajaman akal dan kesempurnaan agama ni bergantung kepada anugerah Tuhan sejauh mana mereka berusaha. Kat sini dia menjelaskanlah lemahan akal ni tak bergantung kepada jenis jantina sahaja. Dan kedua-duanya adalah dianugerahkan Tuhan sejauh mana mereka berusaha. Okay, hal ini bermakna bahawa dalam usaha ke arah kesempurnaan akal ni dan agama ni, wanita mempunyai rintangan yang lebih dibandingkan dengan lelaki meskipun keduanya mempunyai potensi yang sama. Okay, contoh dekat sini, dalam kelas, lelaki kalau dalam kelas tak fokus pun dia still boleh tahu apa yang ustaz cakap. Kalau macam wanita ni, ustaz cakap depan, kalau dia tak fokus, dia tak akan tahu apa yang ustaz cakap. Contoh kelas contoh dia. Kurang agama kat sini dia bermaksud hanya terbatas pada hal-hal yang sangat terbatas, iaitu halangan dalam mendirikan solat, puasa di bulan Ramadan kerana mereka sedang haid atau nifas. Bermaksud kat sini kalau dia haid atau nifas, dia tak boleh lakukan ibadah seperti puasa, solat sebab dia cuti. Kekurangan tersebut hanya terbatas dalam bidang ritual keagamaan dan lebih khusus hanya ibadah-ibadah tertentu. Dia tak boleh lakukan ni dalam bidang agama je. Kalau macam bidang luar, macam bidang sukan apa semua tu dia boleh je buat. Tapi dalam agama dia tak boleh. Terusnya menurut Qasim Amin, maksud dari kekurangan wanita yang disebut dalam hadis ini adalah petunjuk bahawa kemungkinan besar adanya kekurangan dalam bidang-bidang tertentu, baik secara semula jadi atau kebetulan. Maksud dari sini dia sama ada dia tak boleh melakukan ibadah tu secara memang asal semula jadi dia tak boleh, ataupun dengan secara kebetulan tiba-tiba je dia tak boleh buat sesuatu ibadah tu. Terusnya menurut Abdul Halim Abu Syaikah, maksud dari kekurangan akal dan agama yang disebutkan dalam hadis di atas ialah tidaklah mengalah kepada perendahan dan mencemarkan nama baik pada kaum wanita. Kalau dia tak boleh melakukan hal ibadah seperti solat, puasa tu, dia tak adalah cemar nama baik wanita sebab Allah sendiri yang melarang dia melakukan perkara tu sebab cuti. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan daripada penjelasan semua di atas, okey, kita tidak boleh mempertikaikan hadis tersebut kerana hadis tersebut disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan perawi-perawi yang terdapat dalam kutub At-Tis'ah. Okey, kenyataan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, dia nak menyatakan bahawa wanita ni ada dua kelemahan, iaitu dari segi akal dan dari segi agama. Okey, dari segi akal, sebelum kedatangan Islam, pada zaman jahiliyah, wanita ini adalah hanya permainan seks dan anak perempuan pula akan dibunuh hidup-hidup. Maka selepas kedatangan Islam, wanita ini mendapat kebebasan dan wanita mula dapat pendidikan dan wanita juga diangkat darjatnya dan dimuliakan. Jadi seterusnya, dari segi kekurangan agama, okey, macam Nabi cakap tadi, mungkin kurang kelemahan agama tu memang dari segi agama tak boleh. Tak, sebenarnya dia kurang agama ni ada ibadah yang tertentu. Okey, jadi perempuan ni fitrahnya dia mengalami haid dan nifas. Jadi ini menjadi penghalang untuk wanita melakukan ibadah-ibadah wajib seperti solat dan puasa. Tetapi wanita boleh melakukan zikir,
apa lagi, bersedekah, boleh berdoa dan boleh melakukan solat sunat setelah haid dan nifas, dah suci daripada haid dan nifas. Jadi wanita boleh tambahkan lagi amalan ibadah tu. Jadi tiada alasan wanita ini kurang ibadah agama ataupun didikan agama. Okey. Oleh itu Islam juga sangat mengangkat martabat wanita kerana dalam ayat Quran tiada satu pun yang memperlekehkan wanita dan mencemarkan nama wanita. Okey. Serta kes daripada hadis di atas, Rasulullah bukan ingin memperlekehkan wanita, tapi mahu menegur wanita bahawa menyatakan bahawa majoriti wanita pada ketika itu bersikap kurang akal dan kurang agama. Jadi pengertian daripada sabda Rasulullah SAW daripada hadis di atas, kalau kita nak faham, kita kena melakukan kajian dan faham betul-betul satu-satu maksud yang Rasulullah ingin sampaikan. Jadi kita jangan judge book by its cover. Kita jangan berfikiran sempit, tapi kita berfikiran terbuka. Okey, jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.